Aku redha Allah sebagai Tuhanku. Aku redha Islam itu sebagai agamaku. Dan aku redha Muhammad itu Nabi dan Rasulnya. Itu ikrar kita, keredaan kita. Apakah keredaan ini limited for certain areas saja? Tidak redha keseluruhannya? Itu soalannya. Ada orang dia suka pergi umrah setiap tahun. Tak apalah, dia mampu. Okey. Tetapi dia suka tak berderma? Agama Islam ni agama yang selari dengan fitrah kita. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah kejadian manusia ni yang Tuhan telah letakkan manusia ni di atas fitrah Islam. La tabdila li khalqillah. Tidak ada alternatif lain untuk fitrah yang Tuhan jadi begini. Fitrah iaitu zalika ad-dinul qayyim, iaitu fitrah ini itulah agama Islam. Walakin aksarun nas la ya'lamun, tapi malangnya ramai manusia tidak mengetahui. Kalau kita tengoklah, ada agama-agama yang hanya tak boleh makan benda hidup, kena makan sayur je. Itu tidak berada di atas fitrah. Fitrah manusia kena makan semua sekali. Agama Islam saja yang membenarkan kita makan semua sekali. Yang tak boleh makan sikit je, yang boleh makan banyak. Tapi ada agama lain tak boleh makan tu lebih banyak daripada yang boleh makan. Tengok contoh yang paling ketara lagi. Ada agama lain nak menjadi manusia yang baik, jangan kahwin sama sekali. Menolak fitrah yang paling kuat, menolak fitrah yang paling utama. Maka akhirnya berlaku berbagai skandal di tempat-tempat tertentu. Saya tak nak sebutlah sebab dirakam ni susah lah. Sikit sebanyak bila dirakam ni, ialah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, agama kita, agama Islam membenarkan fitrah ini dikembang biak dengan baik. Berkahwinlah walaupun sampai 4. Tapi ada orang dia memilih nilai luar daripada Islam, nak kahwin 4 tak nak, tapi pasang lagi di luar, di lain dengan skandal affairnya, okey. Nak kahwin 4 tak boleh, dia tak kata tu, tapi ada affair dengan pihak lain, seolah-olah macam okey. Bahkan setengah-setengah para isteri pun dengar kata suami nak kahwin lain ataupun nak membenarkan, sorry, mati air dulu atau buang air dulu. Dia tak cakap saya dah, waktu dia guna perkataan air. Itu pun maknanya apa? Waktu tu nilai, bukan nilai Islam dah. Dia ubah daripada saya kepada air. Tapi walaupun dia tahu suaminya tu ada sikit sebanyak orang lain, dia diam aja. Nak izin kata untuk suami kahwin lain, tak juga. Jadi nilai-nilai ini yang menjadi perkara dalam masyarakat Islam. Itu kita ambil contoh-contoh mudah. Banyak lagi lah. Macam orang tak begitu yakin dah dengan sistem politik Islam. Walaupun disebut bertubi-tubi, tapi banyak mempertikaikannya. Jika satu masa dulu orang tak yakin dengan sistem ekonomi Islam, itu haram, ini haram, riba tak boleh, orang tak yakin. Tapi tekanan demi tekanan di peringkat antarabangsa, bahkan di dunia barat sendiri pun telah meletakkan kaunter khas untuk syariah bisnes ni, muamalat syariah, tidak? Tuan-tuan tengok di London pun ada, di New York pun ada, tidak? Jadi akhirnya kita yang terima kerana orang lain iktiraf ekonomi Islam, tidak? Bahkan sekarang ni ekonomi Islam menjadi pilihan banyak negara bukan Islam pun, walaupun tak pilihan tapi ada. Di negeri kita berbagai-bagai bisnes kita boleh laksanakan dengan berasaskan sistem perbankan Islam dan lain-lain. Jadi kalau dulu itu semua mustahil pada fikiran mereka. Sebab waktu dulu nilai-nilai yang menguasai kita bukan nilai Islam, nilai barat, nilai sekular.
Tapi sikit sebanyak kesedaran Islam ni mengembalikan kita semula dalam beberapa era kehidupan untuk kita mengambil semula nilai-nilai Islam yang penting begini. Katakan wahai Muhammad, kebenaran itu hanya datang daripada Tuhan, tidak boleh datang daripada pihak lain. Itu kita kena ingat. Kebenaran itu hanya datang daripada Tuhan. Siapa yang nak beriman, silakan. Siapa yang tak nak beriman, silakan. Ayat ini digunakan oleh setengah-setengah pihak mengatakan, oh nak beriman tak beriman itu pilihan. Ini salah tafsir. Tetapi Tuhan sebut daripada lepas itu, siapa yang nak beriman, dia sila beriman. Siapa yang nak kufur, boleh jadi kufur. Tapi itu bukan suruhan. Itu pilihan di tangan kamu. Tetapi ingat, lepas itu Tuhan sebut, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang zalim, maknanya orang yang memilih kekufuran, yang memilih syirik, dianggap orang yang zalim. Sebab mereka akan dihubankan ke neraka. Sebab itu dikatakan orang yang kufur ini orang yang zalim. Dan mereka akan berada di dalam neraka itu seolah-olah berada di bawah kemah yang mereka tak boleh ke mana-mana lagi dah. Surah Al-Kahfi ayat 29. Jadi bukan pilihan untuk kita ikut suka saya lah. Sebab saya pernah dengar orang yang guna ayat ni sebagai nak beriman atau tidak, itu pilihan. Itu bukan pilihan yang Tuhan suruh. Itu pilihan nak mengatakan agama tak boleh dipaksa. Tetapi kalau kamu milih yang kufur, itu terima nasibnya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita selalu sebut raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu sebahagian pada hadis kalau tak silap saya. Aku redha Allah sebagai Tuhanku. Aku redha Islam itu sebagai agamaku. Dan aku redha Muhammad itu Nabi dan Rasulnya. Itu ikrar kita, keredaan kita. Apakah keredaan ini limited for certain areas saja? Tidak redha keseluruhannya? Itu soalannya. Kalau kita berbentuk selektif di dalam memilih apa itu baik untuk kita ikut, dan apa yang tak baik pada pandangan kita, sebenarnya benda itu tak baik. Kalau benda itu dari segi Islam, semuanya baik. Kalau betul-betul dari segi Islam, semuanya itu baik. Cuma kita yang salah fahamnya. Jadi kita nak letak di mana ikrar ini? Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya kalau penampilan Islam dalam bentuk yang selektif macam itu, tempat yang kita suka, kita pulun, Kedah kata. Tempat kita tak suka, kita buat dek je. Ada orang dia suka pergi umrah setiap tahun, tak apalah, dia mampu. Okey. Tetapi dia suka tak berderma. Kalau berderma dia tak bagi, sedekah dia tak bagi, yang lebih aula dia buat. Sedangkan ada yang wajib. Tiba-tiba dia suka pergi, kita katalah banyak kali sangat, sikit-sikit umrah, sikit-sikit umrah. Jadi selection yang begitu tak betul. Itu kalau benda tu kedua-duanya agama. Pergi umrah pun agama, bagi sedekah pun agama. Masih okey. Ini dalam menilai pilihan hidup. Kita kata berpakaian lagi senanglah. Apabila kita sebut berpakaian ni, saya refer pada orang perempuan lah. Cantik pakai tudung itu, pakai selendang itu cantik. Tapi dia pilih tak pakai. Atau dia buat selendang, dia letak kat bau. Kadang-kadang jatuh, angkat naik balik. Jatuh, naik balik. Susah tu. Tapi kalau dia balik elok-elok, tak jatuh lah. Tapi tak buat. Yang nak belit-belit tu dia tak buat walaupun tak jatuh. Tapi yang selalu jatuh sini, angkat naik. Bubuh pula kancing kat sini. Kata payah macam itu. Tapi mengapa dia terus buat yang itu? Yang angkat kat bau, jatuh, angkat balik, tarik balik. Sebab waktu tu kepala otak orang yang berkandaan, kemungkinan besar dia tak nak mengikat di kepala itu, mungkin dikaitkan dengan agama. Tapi yang letak kat bawah tu dikaitkan dengan budaya. Ada tafsiran lain pada itu tak? Cuba sebut pada saya.
Dia dah bawa kain tudung tu, dia dah bawa kain selendang. Kalau dia tak bawa tu mungkin juga ada excuse kecil. Dia dah bawa elok. Cuma dia tak nak pakai tutup gitu, tapi dia nak letak kat sini. Itu sebagai contoh. Nilai hidup apa kita bawa pada waktu itu. Yang kedua, contohnya. Ada 2 kedai makan. Satu clearly Muslim. Satu lagi tak tentu macam mana. Saya tak katalah benda tu haram sebab makanan. Kita kena pastikan dulu tengok. Tapi clearly yang satu Muslim, yang satu tak pasti macam mana. Tiba-tiba kita dengan 1001 alasan kita memilih yang tak begitu clear ni. Kononnya dia lebih bersih lah, dia lebih standard lah, lebih begitu, lebih begini, lebih begitu begini. Sikap apa yang kita bawa dalam keadaan macam itu. Sebab tu saya pun menghadapi dilema hal macam ni. Ada kadang-kadang anak-anak ajak pergi makan tempat-tempat tertentu. Saya tanya dulu ke mana nak pergi ni. Kadang-kadang tanya baba ni kolot lah. Kita nak jamu pun dia banyak dekat sewa. Kita tak jamu dia pun dia komplain. Kita nak jamu dia pun banyak sewa. Tapi isu ini berbangkit. Kalau kita sebut kerana baba tak suka sangat benda-benda begitu, mungkin sebab takut dia kata bapak jadi kolot sangat. Dia orang standard menilai ialah ni harga, tempat, status, condition. Dia tak kira exactly apa yang dimakannya tu. Ya atau tidak? Contoh tengok orang yang pilih tempat tertentu tu. Makanan bukan yang kedua, tempat, environment tu penting. Conditionnya, kursi empuknya. Apakah itu nilai hidup yang patut kita bawa?